Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nur Baizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik bersabda mengajak umat Islam supaya meningkatkan azam untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Peruntukan lebih 270 juta ringgit bagi Kementerian Hal Ehwal Agama untuk tahun kewangan 2023-2024 diluluskan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersabda mengajak umat Islam supaya meningkatkan azam untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena bulan Ramadan 1444 Hijrah 2023 Masihi. Pagi tadi, Duli Yang Teramat Mulia menggesa agar pihak pengurusan yayasan sentiasa memantau tata cara pelaksanaan pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi mencapai matlamat yang diharap-harapkan. Majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela, Pangeran Muda Abdul Kahar, Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Tadbir Yayasan, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Basar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluan menyembahkan pengurniaan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencerminkan sikap pemodelan dan kasih baginda. Sejak dari tahun 1995, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah diamanahkan untuk menguruskan pengandaliannya. Dan Alhamdulillah sehingga kini kaedah pengagihannya telah pun dilaksanakan dengan sempurna dan teratur atas usaha dan kerjasama padu daripada jabatan-jabatan daerah melalui penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, Angkatan Bersenjata Raja Brunei, Pasukan Polis Raja Brunei dan sebahagian syarikat-syarikat swasta yang berdaftar. Duli Yang Teramat Mulia bersabda walaupun negara masih berdepan dengan wabak COVID-19, usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berupaya mengembalikan keyakinan negara untuk meneruskan usaha-usaha murni itu bagi memastikan setiap rakyat dan penduduk beragama Islam di negara ini dapat menikmati kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya percaya pengalaman yang diperolehi sebelum ini akan dapat memperkesankan lagi tata cara pelaksanaan pengagihan kurma kurnia peribadi
tersebut. Oleh itu, pihak pengurusan yayasan hendaklah sentiasa memantau dan bekerjasama dengan rakan-rakan strategik bagi memastikan pelaksanaannya mencapai matlamat yang diharap-harapkan. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menekankan amalan pembaziran antara perkara yang dituntut untuk dijauhi. Malah amalan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggakan orang yang membazir disamakan dengan saudara syaitan. Oleh itu, marilah kita meningkatkan azam untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna dan jauh daripada amalan yang tidak menguntungkan itu. Selain meningkatkan ibadat puasa di siang hari, kita juga janganlah melepaskan peluang untuk menyemarakkan malam-malam di dalamnya dengan memperbanyakkan ibadat seperti sembahyang tarawih, bertadarus, bersedekah dan mengerjakan sembahyang sunat lainnya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam, sektor kerajaan dan pekerja swasta. Juga menerima agihan buah kurma Persatuan-Persatuan Saudara Baru, 157.5 tan metrik buah kurma jenis Safawi akan diagihkan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam di seluruh negara dengan setiap seorang menerima satu kotak kecil mengandungi 300 gram. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan sempurnanya majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi, bermulalah pengagihan buah kurma kurnia pribadi kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara Brunei Darussalam. Pengurniaan kurma pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam jelas menunjukkan rasa kasih sayang dan pemedulian mendalam baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini, khususnya di bulan Ramadan. Selaku rakyat dan penduduk, wajar menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan majlis baginda atas kurnia kurma. Menjunjung kasih di atas ke atas kebuah Duli Yang Maha Mulia, di atas perkenan kebuah Duli Yang Mulia telah mengurniakan kurma kebuah Duli. Semoga baginda kakal kara memerintah negara Brunei Darussalam dan sihat walafiat. Peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama diluluskan pada hari ke-12 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari ke-12 hari ini meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama yang berjumlah lebih 270 juta ringgit. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan mendengarkan beberapa isu yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat bagi isu pelanggaran sijil halal dan logo halal yang mansuh. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menjelaskan beberapa inisiatif telah dilaksanakan bagi menangani isu tersebut. Masuk pesanan SMS dan juga surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Majlis Ugama Islam
apabila mereka menerima sijil halal untuk membarui sijil halal dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh mansuh. Di samping itu, pemantauan secara konsisten juga dilaksanakan melalui rondaan, aduan dan operasi bersepadu bagi memastikan syarikat-syarikat memantau undang-undang, mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pensijilan. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dewan mendengarkan pembentangan mukadimah usul peruntukan kira-kira RM334 juta bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dalam mukadimahnya antara lain mengongsikan Kementerian Pembangunan komited dalam penyediaan infrastruktur perkhidmatan awam dalam mendukung keperluan sosio dan ekonomi negara. Pertama, untuk mempertingkatkan pemeliharaan aset bagi peralatan dan kelengkapan di bawah kawalan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pembangunan. Kedua, untuk melaksanakan pembinaan rumah selaras dengan perancangan dan meningkatkan pemeliharaan perumahan yang memerlukan pembaikan. Ketiga, meningkatkan pemeliharaan aset-aset perkhidmatan air bagi menjamin bekalan air yang bersih dan berterusan. Keempat, kesediaan infrastruktur dalam menangani impak perubahan iklim dan kenaikan paras laut, sea level rise, terutama sekali dalam mitigasi bencana banjir dan perlindungan pesisiran pantai. Kelima, menyediakan dan membukakan tanah-tanah kerajaan yang berpotensi untuk dimajukan bagi kemajuan bercampur, mixed development. Keenam, pengurusan alam sekitar yang bersih dan berdaya tahan bagi perairan dan darat, termasuk pembersihan Sungai Brunei dan pengurusan taman dan lanskap. Menteri Pembangunan juga mengongsikan usaha kementerian berkenaan ke arah meningkatkan kesejahteraan awam dengan penyediaan perumahan yang selamat, berkualiti dan mampu dimiliki. Melalui rancangan kemajuan negara ke-11 ini, 2 projek perumahan adalah dalam peringkat pelaksanaan. Pertama, perumahan negara Kampung Lugu Fasa 2 iaitu 1,000 buah rumah teres yang sedang dalam pembinaan dan dijangka akan siap sebelum penghujung tahun 2023. Kedua ialah perumahan negara Kampung Tanah Jambu Fasa 7 iaitu sebanyak 950 buah rumah teres yang mana dijangka akan siap pada bulan Januari tahun 2025. Melalui peruntukan rantaian, sebanyak 140 unit rumah teres di Perumahan Negara Kampung Rimba telah siap dibina pada bulan September 2022. Rumah-rumah ini akan diperuntukkan kepada pemohon-pemohon yang berkelayakan pada tahun ini. Juga dikongsikan usaha Jabatan Perkhidmatan Air membekalkan air bersih secara berterusan dan mencukupi. Menurut Menteri Pembangunan, usaha tersebut memfokuskan inisiatif meningkatkan keberkesanan kebolehtahanan loji-loji rawatan air. Pertama, meningkatkan kerja-kerja pemeliharaan secara berancang di loji-loji rawatan untuk mengelakkan atau mengurangkan kerosakan di luar jangkaan. Kedua, membersihkan tangki-tangki air mengikut jadual dipergiatkan dalam usaha untuk mengurangkan kejadian air berlumpur dan air kekuningan. Ketiga, mempertingkatkan lagi keberkesanan Standard Operating Procedures SOP dalam bertindak terhadap aduan-aduan yang diterima dari orang ramai. Keempat, menyebar luaskan lagi maklumat mengenai kerja-kerja pembaikan yang mengakibatkan gangguan-gangguan bekalan air melalui media sosial. Pada sesi sebelah petang, Dewan meneliti beberapa isu antaranya perancangan bagi mengurangkan risiko banjir di daerah Tutong yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob. Jelas Menteri Pembangunan, kajian telah pun dilakukan sehingga membawa kepada pelaksanaan beberapa projek mitigasi banjir. Kementerian telah melaksanakan kajian di beberapa tempat untuk menangani masalah banjir di kawasan tadahan Sungai Tutong ini. Hasil daripada
kajian tersebut, kementerian telah melaksanakan beberapa projek mitigasi banjir dengan membina kolam penahanan banjir serta pembinaan sistem ban dan pam saliran melalui RKN 11 pada ketika ini. Hasil daripada kesiapan projek-projek ini yang telah menunjukkan kesan positif di mana kejadian banjir sejak 2019 telah melihat kekurangan sehingga kini di kawasan-kawasan berkenaan. Isu pengurusan sampah juga mendapat perhatian Dewan. Bagi menjawab isu tersebut, Menteri Pembangunan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, seterusnya menjelaskan. Jadi langkah kehadapan yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan ialah untuk menerokai possibility kemungkinan untuk mengadakan satu incinerator berteknologi supaya sampah-sampah ini akan dibakar melalui incinerator teknologi dan kemudian daripada incinerator ini akan dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kementerian Pembangunan memang mengharapkan untuk melangkah ke hadapan untuk mencapai matlamat dan tujuan re-incineration ini supaya kita ini dapat beralih daripada penggunaan tanah landfill seperti yang dipraktikan sebelum ini. Pembawaan sisa-sisa ataupun healthcare waste disposal ini ia dalam truk yang berhawa dingin. It's refrigerated. Dan penyimpanannya pun di kawasan sana tu is a refrigerated storage lah, di mana sisa-sisa healthcare ini akan disimpan untuk menunggu pemusnahan. Dan incineratornya ni is controlled electronically. Kalau waste biasa, ini temperaturenya. Kalau clinical waste, lain temperaturenya. Dan kalau ia cytotoxic lagi tu, yang kanser punya waste, lagi tinggi temperaturenya. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan persidangan akan disambung Isnin ini pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Program Negaraku Berzikir diungkayah bagi menyemarakkan bulan Syakban dengan bacaan Al-Quran, zikir dan selawat. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Program Negaraku Berzikir anjuran Biro Keagamaan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Mata-Mata Gadong dan Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung semalam di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Program diisikan dengan bacaan zikir ratib Al-Atas diikuti dengan tazkirah khas bertajuk Ku Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, disampaikan oleh Dai Bertauliah Majlis Ukama Islam Brunei Moib.
Program bertujuan sebagai platform untuk mengumpulkan masyarakat Islam, khususnya golongan belia serta orang ramai untuk sama-sama berzikir bagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ke arah merealisasikan gagasan Brunei Negara Zikir serta bagi menghidupkan bulan Syakban dengan bacaan Al-Quran, zikir dan selawat sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. 99 kes mencederakan diri sendiri dengan sengaja. DSH dikenal pasti di negara ini dan kajian mendapati lebih 89% adalah warga negara dan penduduk tetap. Dari jumlah tersebut, 34.3% adalah lelaki dan selebihnya wanita. Ketika membentangkan kertas utama Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 melalui persidangan video pagi tadi, Menteri Kesihatan menekankan majoriti kes DSH yang dihantar ke hospital tidak mempunyai penyakit mental sebelum ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan, satu kajian dalam menilai ciri-ciri pesakit yang dirujuk ke Jabatan Psikiatri telah dibuat. Seminar berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kajian tersebut juga menunjukkan faktor sosial sangat berkait rapat dengan perbuatan cuba ataupun mencederakan diri dengan sengaja. 76% mempunyai masalah hubungan, 31% mempunyai masalah dalam keuangan, 2-3% mempunyai masalah pembelajaran, 13% mempunyai masalah di tempat kerja, 13% ada masalah kehilangan orang yang terdekat, dan 4.5% mempunyai masalah psikotik, iaitu halusinasi dan khayalan. Yang Berhormat Pihindatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan menyarankan pakar-pakar Muslim untuk menerapkan terapi ketuhanan dalam rawatan. Suka menyarankan supaya terapi ketuhanan yang berupa zikir-zikir yang meliputi ayat-ayat Al-Quran, ruqyah nabawiyah dan doa-doa turut diperkenalkan di pusat-pusat kesehatan dan klinik-klinik Islam kita sebagai rawatan utama atau sekurang-kurangnya sebagai rawatan sokongan kepada terapi-terapi yang sedia ada. Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 bertemakan Kesihatan Mental ke arah Kesejahteraan Ummah dirasmikan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin Setiausaha Tetap selaku Wakil Pribadi Menteri Kesihatan. Seminar menjadi platform bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran orang ramai tentang kesihatan mental. Penganjuran Piala Chancellor dapat menggalakkan para mahasiswa untuk bergerak aktif dalam beberapa acara sukan di samping meningkatkan kesefahaman di antara kesemua institusi tinggi di negara ini. Petang tadi diadakan majlis penutup Piala Chancellor 2022 yang berlangsung di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. UBD muncul juara Piala Chancellor bagi tahun 2022, manakala UNISA dan UTB masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis turut menyaksikan penyerahan tuan rumah kejohanan Piala Chancellor seterusnya oleh Datin Paduka
Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, kepada Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Majlis Khatam Al-Quran 39 kali diadakan bertujuan untuk menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat, terutama dengan pembacaan Al-Quran selaras dengan hasrat untuk menjadi negara zikir. Program yang diungkayahkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan itu diadakan pagi tadi secara serentak di keempat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara diadakan di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Manakala di daerah Belait diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai menjadi tumpuan acara di daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam memaklumkan keadaan cuaca aktif di negara Brunei Darussalam dijangka bermula hari ini hingga esok 19 Mac. Berdasarkan maklumat cuaca, hujan lebat dan berpetir dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan, terutama pada waktu petang dan malam. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir, terutama jika bertembung dengan air pasang, kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Orang ramai termasuk pemandu dan pelaut dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semasa keadaan cuaca aktif. Platform Perkhidmatan Penghantaran Makanan Tempatan Brunei Go Mamam memperingati pelancarannya dengan ciri dan kemaskini baharu mereka pagi tadi. Pelancaran itu bukti komitmen aplikasi untuk menyediakan pengalaman terbaik kepada penggunanya. Majlis berlangsung di Kampung Kiulap. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Aplikasi penghantaran makanan telah mengembangkan perkhidmatan penghantarannya dengan perkhidmatan baharu termasuk Go Retail dan Go Pharma di samping modul yang sedia ada. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dengan kerjasama Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Jabatan Pengajian Islam, Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam dan Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Muktamar Bahasa Arab Kebangsaan. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Majlis seumpamanya bertujuan berkongsi, membincangkan serta merancang fokus mengenai perkembangan pengajaran bahasa Arab
antara institusi di negara Brunei Darussalam dalam usaha meningkatkan minat terhadap bahasa Arab. Muktamar disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, penolong Rektor Akademik UNISA yang antara lain menerangkan peranan dan hala tuju bahasa Arab ke arah menjayakan wawasan negara 2035. Majlis diadakan di Auditorium UNISA. Mempersiapkan diri amalan penting sebagai persediaan umat Islam dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena kedatangan bulan Ramadan yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Majlis diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong pagi tadi. Ceramah khas bertajuk Menjelang Ramadan disampaikan oleh Awang Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah antara lain menegaskan kedatangan bulan Ramadan yang bakal tiba ini, kita perlulah berasa bersyukur dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesihatan antara nikmat terbesar yang diberikan kepada hamba-Nya serta diberikan kemampuan untuk melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Antara yang hadir, Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. 30 peserta agensi keselamatan sektor swasta menghadiri pemberigaan pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran di negara Brunei Darussalam. Sesi pemberigaan diadakan pagi tadi di Auditorium Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katuk. Pengisian sesi taklimat termasuk pengenalan projek strategik Kementerian Hal Ehwal Agama mengenai pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran swasta negara Brunei Darussalam. Taklimat disampaikan oleh Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Pemberigaan yang dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam melalui unit murakib Kementerian Hal Ehwal Agama turut diisikan dengan sesi bengkel. Jadi ada ikut servis tu ada catat semua ada kan? Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan ke Kurikulum selaku penganjur tempatan pertandingan di negara ini petang tadi mengadakan majlis penyampaian hadiah bagi Eniki Festa Kanak-Kanak Asia Mitsubishi ke-15. Majlis berlangsung di Pusat Membeli Belah Times Square, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, Pemangku Pengarah Pendidikan Co-Kurikulum, Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum, Kementerian Pendidikan. 8 orang pelajar terpilih sebagai penerima anugerah 8 penyertaan terbaik kebangsaan dengan hasil karya mereka akan dipertandingkan seterusnya di Jepun bagi peringkat rantau Asia. Pertandingan bertemakan Here is my life diadakan bagi memberi peluang kepada kanak-kanak seluruh dunia memahami cara kehidupan seharian. Dua 20 buah keluarga mu'alaf di daerah Temburong menerima sumbangan bantuan keperluan harian melalui projek SMALHB Prihatin. Projek diungkayahkan oleh Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, kebajikan mu'alaf dan unit dakwah daerah Temburong dengan kerjasama Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanal Bolkiah. Penyerahan sumbangan berlangsung di Rumah Panjang Kampung Sumbiling Lama, daerah Temburong. Bantuan bertujuan untuk menampung keperluan harian dan sebagai dakwah berkesan bagi memeduli dan memantau perkembangan kehidupan serta kebajikan dalam kalangan mu'alaf. Aktiviti diselajurkan dengan penyerahan wakaf berupa barang-barang keperluan Balai Ibadat Kampung Sibut.
Bersempena sambutan ulang tahun ke-55 penubuhannya, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait mengungkayahkan program Bersama Memeduli. Pengisian program selama 2 hari itu termasuk menyerahkan sumbangan berbentuk beg catuan makanan asasi kepada golongan asnaf fakir miskin dan mualaf, warga emas dan golongan kelainan upaya di sekitar daerah Belait. Sumbangan merupakan keperluan asasi diberikan oleh warga Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait serta keluarga dan orang ramai. Orang ramai dialu-alukan untuk menghulurkan sumbangan melalui projek Sioknya Sedekah 5.0 yang dijalankan secara pandu lalu di Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong. Projek merupakan usaha yang dianjurkan oleh kumpulan Belia Ibadur Rahman dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Ia dihasrat memberi peluang kepada orang ramai memberi infak jariah berupa keperluan asasi untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Sempena kedatangan bulan Ramadan, penerimaan sumbangan dibukakan sehingga esok bermula pukul 9 pagi hingga 7.30 malam. Sebuah restoran di kawasan Batu Satu didapati menjalankan aktiviti penyediaan makanan tidak halal di luar premis. Dapatan itu diperoleh siasatan pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal di Jabatan Hal Ehwal Syariah susulan tular di media sosial baru-baru ini mengenainya. Premis tersebut adalah restoran terhad yang menghidangkan makanan-makanan tidak halal khusus kepada orang-orang bukan Islam sahaja. Walau bagaimanapun, berdasarkan peraturan yang berjalan pada masa ini, sebarang promosi atau aktiviti makanan tidak halal di restoran-restoran terhad yang terdedah kepada orang awam adalah tidak dibenarkan. Demi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, pemilik restoran dengan serta-merta diarahkan untuk memberhentikan aktiviti sedemikian di mana-mana ruang luar premis dan seterusnya disiasat untuk tindakan selanjutnya. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2023 Anjuran Perspektif Insan Academy akan diadakan pada 12 hingga 14 Jun 2023. Konvensyen akan diadakan selama 3 hari di Universiti Teknologi Brunei dan dibukakan kepada para belia berusia antara 15 hingga 35 tahun dan pemimpin belia tidak melebihi 45 tahun yang berminat dan berhasrat untuk berganding bahu dalam pembangunan negara dan mencapai wawasan Brunei 2035. Pendaftaran sehingga 28 Mei 2023 melalui laman sesawang www.bylconvention.com. Liga Super Brunei 2023. Pasukan BSRC FC mencatat kemenangan pertama selepas berjaya menewaskan pasukan Setia Perdana FC dalam perlawanan yang berlangsung di Padang BSRC Kuala Belait. Pada perlawanan tersebut, pasukan BSRC FC meraih 3 mata penuh setelah menang tipis 1-0 ke atas pasukan Setia Perdana FC. Gol tunggal berlawanan hadir pada minit ke-30 menerusi jaringan Zainul Muhammad Helmi sekaligus memberikan kemenangan kepada pasukan BSRC FC. Sementara itu, saingan Liga Futsal Brunei 2023 juga diteruskan semalam dengan 2 perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam.
Perlawanan pertama menyaksikan pasukan GG Indra AC tewas 3-4 kepada pasukan Street United. Dalam perlawanan kedua pula menyaksikan pasukan PES menang bergaya 3-0 ke atas pasukan BIBD SRC.